Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sadiqin, hamdan salihin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini, ya Allah, bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis kedua kita, jaga kita pada hari ini, ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru itu, ya Allah, berkati dan rahmatilah program kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kurniakanlah jua kepada kami, ya Allah, kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Semua warga SMK Kenia 2 yang dikasihi, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana program 2K ini dapat dilaksanakan. Syabas dan tahniah kepada unit keselamatan dan semua AJK yang terlibat sehingga program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Program 2K adalah singkatan dari kata kita jaga kita. Slogan ini begitu popular dalam era norma baharu pandemik COVID-19 ketika ini, yaitu sebagai peringatan kepada setiap orang untuk menjaga diri sendiri demi menjaga orang lain. Justru itu, program 2K, kita jaga kita ini memang sangat sesuai digunakan untuk memberi peringatan dan kesedaran kepada semua orang tentang keperluan untuk memastikan langkah-langkah menghadapi bencana sentiasa diutamakan, bermula dari diri sendiri dan implikasinya kepada semua orang. Adalah diharapkan dengan adanya program 2K, kita jaga kita ini akan menjadikan semua warga sekolah, PK dan Cakna dengan keadaan sekeliling. Semua warga sekolah diharapkan menjadi warga yang serba tahu dan bertanggungjawab terhadap persekitarannya. Dengan ini, insya-Allah, kesihatan dan keselamatan semua warga akan terjamin dan kehidupan yang harmoni akan tercapai. Pihak sekolah juga merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM di atas kerjasama dalam menjayakan program kali ini. Sesungguhnya kerjasama sekolah dengan agensi-agensi kerajaan dan komuniti sangat penting dalam kejayaan program-program di sekolah. Sekali lagi, syabas dan tahniah kepada semua yang terlibat, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, dalam menjayakan program 2K kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum berlaku kejadian banjir, dapatkan maklumat banjir di tempat anda. Pastikan sistem amaran banjir yang ada berfungsi dengan baik. Periksa longkang supaya tidak tersekat dan saluran najis tertutup rapat. Apabila banjir akan berlaku, buka radio untuk mendengar pengumuman tentang bencana. Bawa masuk perabot atau perkakas di luar rumah. Tutup injap utama bekalan air dan gas serta suis elektrik. Dan letakkan segala peralatan elektrik di tempat yang tinggi. Isikan tong-tong yang elok dengan air bersih dan letakkannya juga di tempat tinggi. Letakkan dokumen penting dalam bekas kalis air dan bersedia untuk dibawa. Semasa banjir, dengar pengumuman radio. Sentiasa bersedia dengan peralatan kecemasan. Dan segera berpindah jika diarahkan oleh pihak berkuasa. Apabila berada di luar rumah, pergi ke tempat yang tinggi dan selamat, jauh dari kawasan lapang, sungai dan longkang. Jangan bersiar-siar di kawasan banjir, berjalan atau dengan sampan. Elakkan dari menyentuh mana-mana kabel atau wayar yang jatuh. Awasi kanak-kanak dari bermain di kawasan banjir, sungai, longkang dan lombong. Dan jangan sekali-kali minum air banjir. Apabila berada di dalam kenderaan, anda dinasihatkan berpatah balik dan tidak terus mengharungi kawasan banjir. Jika kenderaan anda terhenti dan gagal dihidupkan, keluar, kunci dan pergi ke tempat yang selamat. Anda diminta untuk berpindah segera apabila diarahkan. Berpindah awal sebelum air banjir meningkat atau semasa siang hari adalah lebih mudah dan selamat. Ikut laluan yang telah ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang atau berbahaya. Sesudah banjir, jangan kembali ke rumah sebelum dibenarkan. Dengar pengumuman radio atau tunggu arahan pihak berkuasa. Beri bantuan kepada jiran anda atau golongan kurang upaya dan istimewa. Jangan terus memasuki rumah yang masih dibanjiri air. Berhati-hati terhadap bahaya-bahaya yang tersembunyi. Pakai kasut atau selipar semasa memasuki rumah. Periksa kerosakan dinding, lantai, pintu dan tingkap. Serta perhatikan siling rumah dan plaster dinding yang mungkin rekah, lerai dan jatuh. Periksa juga tanda-tanda kehadiran binatang berbisa dan berbahaya. Alihkan halangan yang bersepah dengan kayu. Periksa pipe saluran air atau gas yang mungkin pecah atau bocor. Periksa wayar dan perkakasan elektrik yang terendam dalam air. Periksa kehadiran bahan-bahan mudah terbakar seperti minyak tanah, petrol, diesel dan sebagainya yang mungkin mengalir masuk. Buang bahan-bahan makanan yang terendam atau terkena air banjir, termasuklah makanan dalam tin. Periksa sebarang kerusakan tangki septik untuk elakkan bahaya biologikal. Laporkan segera kerosakan kemudahan awam kepada pihak berkuasa. Kebakaran boleh menyebabkan bencana besar dan kehilangan nyawa di bangunan-bangunan seperti pejabat, hotel, pusat membeli belah, hospital, sekolah dan rumah. Bencana sedemikian boleh dicegah jika amalan keselamatan semasa kebakaran yang baik dilaksanakan. Pencegahan yang terbaik ialah dengan menghapuskan bahaya kebakaran. Oleh itu, sebagai rakyat yang bertanggung jawab, anda perlu tahu apakah bahaya kebakaran dan apakah yang harus dilakukan untuk menghapuskannya dari berlaku di rumah atau tempat kerja anda. Jika anda seorang perokok, padamkan api mancis dan puntung rokok sepenuhnya. Elakkan daripada meninggalkan dapur semasa memasak. Jangan menggunakan soket elektrik berlebihan. Letakkan bahan mudah terbakar di tempat yang sepatutnya dan jauh daripada kanak-kanak. Jangan membuang bara api ke dalam tong sampah. Dan jika boleh, pasangkan alat pengesan asap.
Elakkan berada dalam bangunan yang berisiko tinggi kepada kebakaran. Pastikan alat pemadam api dalam keadaan baik dan letakkan di tempat yang senang diambil apabila berlaku kebakaran. Jangan mengunci pintu kecemasan atau meletakkan barang-barang yang boleh menghalang pintu kecemasan. Sekiranya berlaku kebakaran, jangan cemas. Pastikan setiap orang keluar dari kawasan tersebut. Tutup pintu untuk mengelakkan api merebak. Tutup paip gas utama jika anda boleh melakukannya dan hubungi talian 999. Sekiranya di rumah anda mempunyai alat pemadam api, gunakannya untuk kebakaran kecil. Masuk ke dalam bilik yang selamat, jauh dari kawasan kebakaran, sebaik-baiknya menghadap jalan raya. Sumbatkan dengan kain di bawah celah antara pintu dengan lantai, seelok-eloknya digunakan kain basah untuk menghalang asap dari masuk. Goncangkan alat pemadam api sebelum menggunakannya. Cabutkan pin keselamatan alat pemadam api dan acukan muncung alat pemadam api ke arah kebakaran. Tekan muncung alat pemadam api dan semburkan tepat ke arah sumber api dengan cara menyapu. Jangan sembur lawan arah angin. Sebaliknya, ikut arah angin. Tutup mulut dan hidung dengan menggunakan sapu tangan atau kain. Seelok-eloknya kain basah bertujuan menahan asap, debu-debu dan habuk masuk. Apabila bergerak dalam bangunan berasap, gunakan cara meraba-raba dengan belakang tapak tangan ke dinding untuk menyentuh halangan dan juga bagi mengelakkan kejutan elektrik. Seorang terperangkap dalam sebuah bilik hendaklah menuju ke dinding dan merangkak merapati dinding sehingga berjumpa jalan keluar. Perhatian harus diberi kepada struktur tangga kerana ianya boleh mendatangkan bahaya. Sekiranya menggunakan tangga, rapatkan diri ke bahagian dinding dan menyusur ke bawah cara membelakang. Rasa dengan kaki sebelum pijak. Untuk tangga besi, pastikan kepanasannya. Ada masanya, kita gunakan tingkap atau bumbung dapur terus ke bawah dan terjun ke bawah. Jangan panik. Gunakan kain-kain selimut, cadar untuk membuat tali dan ikat pada perabot berat atau tiang. Hulur tali serendah-rendah yang boleh hingga ke bawah. Tentukan keselamatan semasa menuruni cara ini. Jangan gunakan lift semasa kebakaran. Sediakan tali belati untuk menuruni jika boleh. Tutup pintu, buka jendela dan menjerit untuk menarik perhatian orang di bawah. Tunggu sehingga bantuan tiba. Apabila pakaian anda terbakar, jangan cemas atau panik. Rebahkan badan anda ke bawah dan tutup muka anda dengan tangan. Gulingkan badan anda beberapa kali untuk memadamkan api. Dengan cara tersebut, anda boleh menyekat oksigen daripada bergabung dengan api dan mengelakkan api daripada mencederakan muka serta mencegah asap daripada memasuki paru-paru anda.